Dan kemudian bila mulut kita wangi, ini satu hadis yang luar biasa, tuan-tuan. Jaga-jaga. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan mungkin seriau sikit. Terutamanya perempuan. Nabi kata, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tasawwaka, bila dia bersiwak, gosok gigi, thumma qama yusalli, kemudian dia pun solat, berdiri solat, qamal malak khalfahu, malaikat akan solat di belakangnya. Bukan jin, malaikat. Takut pula kan, malaikat akan solat di belakangnya. Fayasma'u liqira'atih, dan dia akan dengar bacaan orang di depan dia. Fayadnu minhu, dan dia akan hampirkan dirinya dengan orang yang membaca itu. Kalau mulut wangi lah. Kalau mulut jauh, mulut tak wangi, tak ada, dia nak dekat dia jauh. Kalau mulut wangi, dia akan dekat. Lagi wangi, lagi dekat dia. Au kalimatan nahwa, hatta, ni seriau sikit dengar. Dengar betul ni. Saya baca harfiah ni, hatta yad'afahu ala fih. Sudah. Faham tak maksud tu? Sampailah malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut kamu. Kena cium, kiss, French kiss dengan malaikat. Sudah kena French kiss dengan malaikat. Masya-Allah. Habis isteri-isteri tuan-tuan kena cium dengan malaikat, habis mulut dia wangi. Tuan-tuan, fama yakhruju, sampaikan apa? Dia cium tu, bukan dia cium, dia buka mulut tu. Fama yakhruju min fi syai'un, sampai tak ada apa yang keluar daripada mulut orang yang membaca tu, illa sara fi jawfil malak, sampai semuanya masuk dalam mulut malaikat, pergi ke perut malaikat. Ini cerita pelik ni. Fatahhiru, maka lepas tu disebut oleh baginda, fatahhiru afwahakum lil Quran, maka sebab itu sucikan, bersihkan mulut kamu untuk membaca Al-Quran. Hadis ni hadis tahap apa ni tuan-tuan? Disebutkan oleh Al-Haythami, rijaluhu rijalus sahih, periwayat-periwayatnya semua sahih, illa anna fihi, kecuali ada seorang perawi namanya Fudail bin Sulaiman An-Numairi, wa in akhraja lahu al-Bukhari wa wathaqahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban percaya kat dia, tapi Bukhari tak keluarkan. Faqad dha'afahul jumhur, tapi ramai para ulama hadis, ada saja nama Fudail bin Sulaiman ini dianggap hadis dhaif. Tetapi tuan-tuan, disebutkan juga oleh Ad-Dimyati dalam kitab Al-Muttajir Ar-Rabih, dia kata isnaduhu jayyid. Kemudian Albani mengatakan hadis ini marfu'an dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi Haythami kata lagi rijaluhu thiqat, hadis ini daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini tuan-tuan, jangan risaulah dicium oleh malaikat pula, tak rasa apa-apa pun. Jadi saya cuba cari syarah hadis ini di kalangan para ulama. Syarah hadis ini kan, kita nak pegang literal dia ke lagu mana ni? Nak pegang literal dia ke seriau pula kan? Ataupun macam mana? Tak ada ulama yang menghurai dengan jelas. Saya dah lihat beberapa kitab syarah hadis, semua disebut. Ibnu Hajar ada sebut hadis ni, dia tak hurai apa-apa. Dia sebut sebagai menunjukkan fadilat bersiwak, mulut wangi. Tetapi ada satu saja yang hurai ringkas sahaja, iaitu dalam Faidul Qadir oleh Al-Munawi. Disebut dekat sini, dia mengatakan bahawa dia takwilkan bahawa bi anna salah madhinnatul fuyut ar-rahmaniyah. Solat ini, bila kita solat dan mulut pula wangi, solat ni kita kena tahu dia adalah tempat duduknya limpahan rahmat Allah. Fajtima' syaraful Quran, maka kalau kita mampu menggabungkan syaraf Al-Quran, Quran itu punya kemuliaan dengan syaraf, dengan solat punya kemuliaan, yazid dunuil arwah al-qudsiyah, maka dia akan menambahkan hampirnya roh-roh yang mulia. Dalam bentuk malaikat-malaikat akan datang membawa rahmat-rahmat Allah. Dicuba takwilkan begitu. Al-Faid dalam kitab Al-Faidul Qadir. Baik. Okey, cukup di situ. Jadi itu adalah kelebihan tadi untuk bermulut wangi. Jadi kalau tuan-tuan rasa jangan pakai pula perfume dalam mulut kan. Perfume tu dia memang ada alkohol, dan dia bukan arak tuan-tuan, dia bukan liquor. Dia tak mabuk.
Kalau buat banyak dia tak mabuk, dia mati saja tuan-tuan. Maka sebab tu jangan cembur perfume dalam mulut. Memang sah solat pakai perfume ada alkohol dalam solat, sah. Ini ulama kontemporari semua dah check dah. Ini bukan alkohol yang najis, yang tak boleh bawa solat, bukan. Tapi pakailah apa-apa yang sesuai. Ubat gigi, berus gigi, sugi pun pakai sekaligus. Pakailah apa-apa lagi cecair yang boleh mewangikan mulut masa nak solat. Dan satu lagi tuan-tuan, ini tuan-tuan amalkan tuan-tuan. Bila kita solat, Nabi sebut dalam hadis dan bersanad sahih, fadlus salah bisiwak ala salah bighairi siwak sab'una dha'fan. Solat tanpa siwak dengan beza dengan solat dengan siwak sebelum solat 70 kali ganda. 70 kali ganda. Jadi tuan-tuan jangan lepas ni solat tak berus gigi. Nak solat je berus gigi. Siwak. Sebab gandaan pahala dia 70 kali. Kehebatan dia. Hadis daripada Al-Munziri ada dalam kitab ini, kitab merah sini, dan bersanad hasan. 70 kali ganda. Nampak kan lain tu? Kan lain orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu dia solat begitu je, mulut busuk je. Bangun tidur terus solat, ambil wuduk terus solat. Komo-komo sikit. Kan? Orang yang ada ilmu dia gosok gigi 70 kali ganda. Dah mendahului orang yang tak ada ilmu. Itu boleh tengok tuan-tuan. Baik, habis kat situ.